Baik, salam hormat dan salam satu Malaysia. Ini Bis Malaysia edisi Jumaat 14 April 2017 bersama dengan saya, Braden Robin. Baik, saudara, seperti biasa, sebelum kita ke Bual Bis untuk edisi hari ini, kita juga ingin mengetahui perkembangan ekonomi semasa ataupun mingguan. Jadi bersama dengan saya di talian ketika ini iaitu Encik Aslam Ilman Zulkifli, ahli ekonomi. Jadi Encik Aslam mungkin boleh terangkan bagaimana agaknya perkembangan ekonomi domestik, khususnya bagi pasaran borong dan runcit yang difahamkan ada peningkatan bagi Februari tahun ini. Encik Aslam. Prestasi perdagangan borong dan runcit dan indeks pengeluaran industri pada bulan Februari. Perdagangan borong dan runcit pada bulan Februari berkembang sebanyak 83% berbanding Februari tahun lepas. Malah merupakan catatan tertinggi sejak bulan Mac 2015. Pertumbuhan ini memberikan satu gambaran yang baik mengenai prestasi perbelanjaan domestik dalam negara. Manakala pengeluaran industri mencatatkan pertumbuhan sebanyak 4.7% pada Februari berbanding tahun sebelumnya, dan ini disokong oleh aktiviti sektor pembuatan yang semakin rancak dan diikuti sektor pelombongan elektrik. Walau bagaimanapun, pengeluaran industri pelombongan mencatatkan pertumbuhan yang perlahan, iaitu pada kadar 0.4% sahaja. Ini berpunca daripada penguncupan pengeluaran minyak petroleum mentah. Hal ini beri kesan perjanjian pengeluaran minyak antara pengeluaran minyak antarabangsa yang mana menyebabkan Malaysia memotong pengeluaran minyak sebanyak 20,000 tong sehari bermula Januari tahun ini. Untuk sektor luar Malaysia, dijangka mencatatkan prestasi yang lebih baik. Untuk bulan Mac, berikutan kenaikan mendadak pertumbuhan nilai import negara China dan India. Justru memberi satu indikator positif buat pasaran ekspor Malaysia. Ya. Baik, bagi berikutnya juga kita ingin mengetahui perkembangan ekonomi global. Difahamkan juga hubungan Amerika Syarikat dan juga China itu bertambah baik, dan mungkin juga boleh kongsikan kedudukan harga minyak Brent untuk global sepanjang minggu ini. Encik Aslam. Berkenaan perkembangan ekonomi global, yang paling menarik minggu ini adalah penarikan pertuduhan Donald Trump ke atas negara China sebagai manipulator mata wang. Pendirian Trump mengenai China dilihat berubah dan sangat berbeza berbanding ketika kempen pilihan raya Amerika Syarikat tahun lalu. Tambahan lagi, Trump bersedia memberi kerjasama perdagangan yang lebih baik dengan China sekiranya negara itu membantu Amerika Syarikat dalam meningkatkan tekanan ke atas negara Korea Utara. Perubahan pendirian Presiden Amerika Syarikat ini secara tidak langsung mengurangkan risiko penguncupan aktiviti perdagangan antarabangsa. Bagi pasaran komoditi global, harga minyak mentah Brent berada pada paras $56 setong pada minggu ini berbanding minggu lepas $54 setong. Peningkatan ini berikutan kesan pelancaran peluru berpandu Amerika Syarikat ke Syria pada 6 April lepas. Oleh itu, kesan kenaikan harga minyak di pasaran global ini turut dilihat di pasaran domestik, di mana harga minyak runcit menunjukkan kenaikan sebanyak 8 sen kepada RON 95 dan juga diesel. Manakala RON 97 naik 9 sen kepada RM RM2.52. Baik, Encik Aslam, akhir sekali mungkin boleh kongsikan juga prestasi papan dagangan Bursa Malaysia yang berlaku sepanjang minggu ini, Encik Aslam. Aliran bersih dana asing pada minggu ini kekal dalam paras positif walaupun indeks penanda aras FBM KLCI bergerak dalam keadaan agak mendatar minggu ini. Setakat pukul 2.30 petang tadi, FBM KLCI berada pada paras 1,733 mata, turun 8 mata daripada kedudukan minggu lepas. Antara kaunter yang turun termasuklah kaunter peladangan seperti IOI, KLK dan Sime Darby, diikuti kaunter sektor perbankan seperti RHB, CIMB dan Public Bank. Sementara itu, pada minggu ini, kaunter yang menokok termasuklah dari sektor telekomunikasi, Telekom Malaysia, Maxis dan Axiata. Paras ringgit pada minggu ini dilihat pulih sedikit kepada 4.408 berbanding 4.435 pada 7 April yang lepas. Baik, terima kasih Encik Aslam, ahli ekonomi kita, untuk berkongsi laporan ekonomi mingguan yang mana juga berlaku dalam negara kita ataupun domestik dan juga secara global. Baik, apa yang kami ingin tarik perhatian anda ataupun penonton Bis Malaysia pada waktu ini ialah topik kita dalam Bual Bis untuk edisi hari ini ialah berkenaan dengan gaya hidup berinspirasikan kayu, yang mana ini juga satu perkara yang patut kita naikkan ataupun patut kita angkat sebagai industri utama juga
dalam negara kita. Dan pada waktu ini saya akan bersama dengan pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, iaitu Datuk Dr. Jalaluddin Harun. Seketika nanti, jadi untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam BIS Malaysia. Baik, terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami dalam BIS Malaysia. Baik, apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. Baik Datuk, kita tahu bahawa kalau kita sebut saja industri kayu ini tentunya sangat luas sebenarnya. Ya. Bahkan negara kita pun antara negara yang mengeluarkan kayu yang berkualiti dan juga ada pasaran yang tertentu. Ya. Mungkin pada awalnya Datuk boleh kongsikan bagaimana agaknya senario semasa industri kayu di negara kita ini pada waktu ini, Datuk. Terima kasih. Industri perkayuan di Malaysia nampaknya semakin berkembang. Ya. Dan pada tahun 2016 kita telah berjaya mengeksport lebih kurang 22.11 bilion ringgit worth of export daripada hasil kayu balak, sawn timber dan juga perabot. Dan pada tahun lepas juga kita telah buat satu estimate domestic consumption lebih kurang 18 bilion ringgit. Jadi kita campurkan berdua-dua ni, ia berjumlah 40 bilion ringgit industri. Itu satu industri yang besar. Ya. Apa yang menarik pada tahun lepas ialah walaupun ada sedikit penurunan pada tahun 2015 di mana kita mengekspor 22.16 bilion, sikit saja beza dia. Tetapi apa yang penting ialah peningkatan terhadap ekspor high value added seperti perabot. Contohnya pada tahun 2016 kita berjaya mengekspor 7.6 bilion ringgit worth of furniture yang membuatkan kita Malaysia menduduki tangga yang ke-8 pengekspor terbesar perabot di dunia. Jadi itu satu ranking yang cukup baik juga, agak kukuh bagi negara kita. Tadi Datuk ada kongsikan juga ataupun beritahu bahawa ada peningkatan, walaupun jumlah sedikit tapi peningkatan itu ada. Adakah ini peningkatan ini negara kita sebagai negara yang antara negara yang bersaing dengan negara-negara pengeluar kayu yang lain, persaingan itu secara lebih kuat dengan sebagai contoh negara jiran kita Indonesia, Thailand dan sebagainya, dengan adanya kedudukan di tangga ke-8 ini? Sebenarnya Malaysia ni merupakan satu global player. Pemain peringkat dunia bagi kayu-kayu jenis tropika. Contohnya, we are the second largest exporter of kayu gergaji di dunia, kayu tropika. Dan nombor 3 dalam pengeksportan papan lapis tropika di dunia. Ya. Di samping itu, yang tadi furniture ataupun perabot adalah kita yang tempat ke-8. So meaning that sini, produk-produk kayu kita yang kita hasilkan ni mempunyai kualiti yang tinggi. Kerana pada untuk kayu gergaji sahaja, kita telah ada satu penggradan yang being recognized internationally, iaitu dipanggil Malaysian Grading Rule for Tropical Sawn Timber. Dan oleh kerana adanya ini, mutu kita dapat kita peringkatkan, dan inilah yang membuatkan nilai ekspor kita sangat tinggi. Di samping itu juga, di dalam pembuatan perabot contohnya, kita juga telah perabot Malaysia telah mempunyai tahap kualiti yang tinggi. Ia dapat satu review yang baik sekali di negara-negara yang ekspor, di mana kita telah berjaya mengekspor kepada lebih daripada 160 buah negara. Dan ekspor utama kita perabot ni adalah di Amerika Syarikat, Jepun, European market, EU dan juga Australia. Ini menunjukkan bahawa negara-negara yang maju ini recognize the quality of our products. Jadi adakah itu bermakna juga sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada KDNK negara dengan adanya ekspor kayu ke luar negara, ke negara-negara maju seperti mana Datuk nyatakan tadi? Yes, indeed. In fact, pada tahun 2016 kita punya ekspor 22.11 bilion ringgit itu merupakan lebih kurang 2.7% daripada jumlah ekspor negara kita.
Ya, ini satu Jumlah nombor yang agak signifikan dan dalam contribution kita di dalam ekonomi negara kita. Ya. Okey, satu lagi mungkin saya ambil kesempatan tanyalah. Selalunya kalau kita ekspor kayu ni, ramai yang tertanya, adakah ekspor tu dalam bentuk yang perabot pasang siap ke ataupun dalam bentuk raw material ataupun kayu yang belum diproses ataupun sudah dipotong dan dihantar ke luar negara? Kita mempunyai satu dasar yang dipanggil National Timber Industry Policy ataupun NATIP yang kita telah lancarkan pada 2009. Salah satu fokus NATIP ialah untuk meningkatkan nilai tambah tinggi kepada produk kita, nilai ekspor pada masa ini adalah lebih kurang 40% hingga menjadi 60% pada tahun 2020. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahawa kerajaan kita memfokuskan kepada menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Betul. Seperti perabot. Iya. Dan ini akan generate banyak spin-off seperti employment contohnya. Produk kita yang boleh nilai tinggi dan kita boleh gunakan produk-produk daripada hutan ladang kita dan juga hutan asli yang banyak kita hasilkan untuk pembuatan perabot ini. Ini membuatkan negara kita menjadi lebih kompetitif. Sebabnya kita tak perlulah macam negara Jepun atau Taiwan kalau mereka nak buat perabot, they have to import bahan-bahan mentah dia seperti kayu daripada North America, daripada Europe, Afrika dan Latin America. So inilah saya rasa dalam masa 2020 nanti kita akan lebih memberi tumpuan kepada nilai tambah tinggi supaya nilai yang kita ekspor tu adalah tinggi dan volumenya tak semestinya besar. Okey. Ya. Jadi adakah itu bermakna juga jumlah kayu ataupun jumlah yang kita ada itu mencukupi untuk waktu ini untuk diekspor hingga ke 2020 nanti? Yes, kita adalah pengekspor utama kayu-kayu tropika among the biggest di dunia ini. Dan sumber kita adalah mencukupi walaupun ianya pada masa ini adalah baik, tetapi kita juga ada mengimport bahan-bahan ataupun bahan kayu yang bernilai tinggi seperti kita import kayu oak contohnya, cherry, ash. Bila kita import sama ada dalam bentuk bala ataupun dalam bentuk kayu gergaji, kita convert proseskan dia menjadi bahan perabot dan juga lain-lain finished product dan kita re-export. Ini adalah satu penggalakan. Dan dari segi statistiknya, for the past 5 years, 5 tahun yang lepas, nilai yang kita import daripada kayu-kayu daripada luar ni semakin meningkat. Ini menunjukkan satu petanda yang baik, di mana setengah ekspor negara yang mengimport perabot-perabot kita, mereka setengah dia prefer kata we would like our kita punya perabot tu dibuat daripada oak contohnya. Jadi inilah yang kita ni dengan teraskan. Ya, Datuk, betul. Okey, seperti mana yang kita kongsikan juga pada awal topik Volbis kita, gaya hidup berinspirasikan kayu, dan difahamkan MTIB tahun ini ada membuat penganjuran kali kedua yang dikenali sebagai Wood and Lifestyle 2017. Ini bakal berlangsung pada 21 hingga 23 April nanti, tahun kedua penganjurannya di PWTC. Mungkin Datuk boleh kongsikan sendiri bagi tahun ini bagaimana pula ada penambahbaikan ke pengisian yang ditambah berbanding penganjuran yang pertama untuk tahun ini? Yes, terima kasih. Wood and Lifestyle, satu pameran fair yang kita pertama kali MTIB menganjurkan pada tahun lepas, telah berjaya mencapai sasaran. Dan kita adakan pada bulan Mei tahun lepas, dan berdasarkan kepada kejayaan pada tahun lepas tu, kita mengadakan kali kedua pada tahun ini. Dan salah satu tumpuan kita adalah perabot dan juga hiasan dalaman ataupun ID. Dan pada tahun ini kita memberi tumpuan kepada perabot yang mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi daripada biasa punya, iaitu kita memfokuskan kepada own design manufacturing, di mana produk-produk yang direka bentuk oleh pereka-pereka kita akan dapat memberi satu impak ataupun cita rasa yang sangat mencabar pada masa ini, di mana perabot domestik
walaupun market kita tak sebesar negara US atau Jepun, tetapi ini adalah kompetitif. Dan di sinilah kita perlu mengadakan satu reka bentuk yang menarik. Dan untuk itu kita cuba mengadakan lebih banyak lagi hasil-hasil yang direka bentuk oleh pereka-pereka kita. Salah satu daripada pereka yang kita telah adakan yang di-develop oleh MTIB adalah pereka tanggam. Yes. Kita dah for the past 4 tahun kita telah mengadakan satu kumpulan elit yang kita panggil Tanggam Design Label, di mana this furniture designer award winners di domestic punya competition, dan juga mereka telah design mereka telah pun diterima di Isoloni Milan. Dan mereka ni adalah mempunyai keupayaan yang sangat tinggi. Dan inilah yang kita cuba memberi tumpuan pada tahun ini. Itu antara manfaat yang diterima bagi mereka yang terlibat dalam lifestyle fair ini. 21 hingga 23 April di PWTC 10 pagi hingga 6 petang. Berdasarkan pemerhatian penganjuran yang pertama tahun lepas, ya Datuk, bagaimana agaknya ia dapat melonjak pasaran industri kayu itu bukan saja dalam kalangan ataupun domestik, tetapi juga menarik orang luar untuk melihat sendiri keunikan dan kualiti kayu yang dihasilkan dalam negara kita? Pada tahun lepas, just about performance, kita telah pun berjaya menarik lebih kurang di Kuala Lumpur lebih kurang 2,000 pengunjung. Dan pada tahun ini kita mensasarkan sekurang-kurangnya 3,000 lah. Dan jualan dia, walaupun ini adalah pameran ni kita memfokuskan kepada usahawan-usahawan Bumi Putra yang mereka agak mempunyai problem sikit kalau kita hendak menjual barang-barang mereka dalam promosi. Dan inilah merupakan salah satu daripada avenue-nya. Dan pada tahun lepas kita berjaya menghasilkan lebih kurang 19 juta ringgit in terms of sale. Daripada 33 penyertaan. Dan pada tahun ini kita telah pun mencapai lebih kurang 38 penyertaan. Dan saya rasa target kita pada tahun ini adalah cuba mengatasi pada tahun lepasnya. Baik, ini antara paparan penganjuran tahun lepas. Selain daripada pameran dan juga saya rasa jualan, apa lagi yang pengisiannya? Ada bengkel ke? Ada sesi berjumpa dengan pakar dari bidang perkayuan ke? Bagaimana? Di samping penjualan produk-produk daripada usahawan Bumi Putra kita, kita juga adakan program-program sampingan. Contohnya menarik perhatian orang-orang awam mengenai industri perkayuan. Contohnya kita adakan seminar contohnya, ataupun some public talk masa hari itu untuk reka bentuk perabot menggunakan kayu contohnya. Kita juga ada kita tengah mempromosikan contohnya macam produk baru seperti penghasilan gaharu daripada pokok karas dan menghasilkan produk-produk minyak dan pembuatan perfume daripada minyak gaharu. Dan kita juga ada membuatkan satu macam DIY. Jadi orang awam boleh datang dan dia boleh pasang-pasang jadi keychain, dia boleh bertukang sendiri semasa tu. Dan di samping itu juga kita cuba menyampaikan tentang reka bentuk. Ini adalah satu perkara yang penting yang di mana belia-belia kita kita hendak mengenengahkan bahawa reka bentuk perabot mempunyai satu kerepah yang bagus. Saya biasa di masa saya di Milan few years ago, saya terjumpa dengan seorang daripada pereka perabot daripada US. Saya tanya dia, how much is your revenue, your earning for that particular year? Dia kata is USD 1.5 million. Hanya dengan mereka bentuk perabot, bukan production. Jadi dengan mereka bentuk ni, IP ni ada nilai yang tinggi. Satu nilai yang tinggi, satu peluang yang besar supaya ini. Pada belia-belia kita, mereka universiti kita sudah banyak program-program industrial design contohnya. Dan sinilah kita perlu memfokuskan kepada bagaimana industrial design tu convert into
design untuk menarik perabot yang saya rasa yang lebih menarik pada masa ini. Ya, kalau kita sebut saja industri kayu, tentu yang apa yang bermain di fikiran ialah pembinaan perabot, barang perhiasan. Apa lagi yang boleh kita buat daripada kayu, sumber kayu ni sebenarnya, Datuk, yang sebenarnya membuka banyak lagi peluang dalam perindustrian ini? Di samping perabot yang loose furniture ni, mungkin perabot daripada fabric dan campuran. Dan kita juga ada interior design. Contoh kabinet kita, itu pun mempunyai satu IP yang agak tinggi. Ya. Dan juga bedroom set. Dan satu lagi penggunaan kayu yang agak besar ialah dalam pembinaan, construction. Pembinaan rumah. Okay. Contohnya flooring. Walls, door ataupun pintu, frames dia. Ini adalah penggunaan kayu yang agak besar. Dan di sini juga kita memberi tumpuan bagaimana rumah kita boleh harmoniskan dengan penggunaan kayu dengan bahan-bahan lain seperti simen, kaca, steel dan sebagainya. Dan saya percaya banyak effort ini kita perlu mengadakan reka bentuk yang menarik supaya penggunaan kayu ni akan dapat meningkatkan nilai kalau dibandingkan kalau kita hanya memotong kayu jadi gaji kita ekspor dan kalau kita convert kepada value added ni ia akan mempunyai nilai 5-6 kali lebih tinggi lagi kalau daripada bahan yang asalnya. So this is kita punya fokus dan saya percaya kita di Malaysia ni mempunyai talent yang tinggi untuk conversion bahan kayu ini kepada value added dari segi both daripada perabot dan juga dalam segi pembinaan rumah. Baik, saya terfikir pula tadi Datuk mengatakan dari segi talent, kemahiran itu. Ya, kita banyak sumber kayu tapi kemahiran itu kadang-kadang kurang juga. Jadi bagaimana kita walaupun kita kaya dengan kayu tapi kemahiran itu kurang, jadi bagaimana kita nak seimbangkan? Kemahiran ada, sumber pun mencukupi. Ini adalah satu resource yang kita ada dengan banyaknya. Nombor satu ialah resource dari segi bahan. Yang keduanya ialah dari segi belia-belia dan juga skill training. MTIB telah pun dinobatkan sebagai Industrial Lead Body oleh Kementerian Sumber Manusia, di mana kita memberi satu koordinasi atau kita menyelaraskan all skill on timber punya processing ni. Dan institusi seperti contohnya Giat Mara, betul. MTIB sendiri kita ada WISDEC, dan juga di universiti seperti UTHM contohnya, UPM, UiTM. Mereka ada kursus-kursus yang on reka bentuk dan juga on skills. IKBN contohnya, IKM, Institut Kemahiran Mara. Ini adalah merupakan pusat-pusat di mana kita akan menghasilkan skill workers. Saya memang setuju sangat. Kerana kita akan menuju kepada negara maju dan kita memerlukan lebih banyak lagi skill workers ini supaya bila mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dan mereka akan dapat high income, generating high income. So this is where our future lies. Dan kita ada advantage. Let's put this advantage ni kepada ni kita matchkan all this reka bentuk, universiti punya ni dan juga keupayaan kita menghasilkan hasil kayu ni. Baik, tapi kalau kita sebut dari segi kekangan ataupun cabaran yang dihadapi oleh dalam industri kayu ini ialah kita tahu kayu ini antara sumber utama pembuatan perabot, tetapi dengan adanya kewujudan sumber-sumber alternatif seperti besi, aluminium dan sebagainya dalam pembuatan perabot, bahkan pembinaan rumah itu, adakah itu menjadi persaingan yang besar bagi industri kayu secara umumnya? Bukan saja Malaysia tapi secara global. Dari segi kasarnya, on one look, kita may say, they are our alternative material and hence our competitor. Saya bagi contoh. Dalam pembinaan rumah, kuda bumbung ataupun roof truss. Dulu buat daripada kayu. Betul. Tapi of late ni kita tengok banyak cold form dibuat daripada aluminium dan besi. Dan di sini adalah cabarannya. Kenapa perkara ini berlaku? Ini one of the big challenge yang kita menghasilkan. Mungkin kita perlukan new teknologi baru untuk menghasilkan kuda bumbung yang lebih efektif. So this is where ni. Tapi on the other hand pula, saya nampakkan dengan kehadiran
bahan-bahan lain seperti aluminium tadi, kaca, plastik. Kita gabungkan mereka menjadi satu bentuk yang lebih atraktif. Dan penggabungan inilah akan dapat menarik perhatian kita punya klien. So dalam pembuatan perabot pun sekarang ni, kalau kita tengok di Milan, every year dia ada World Exhibition Milan, mix and match adalah the name of the day. Dia tidak ada lagi kayu 100% meja kerusi daripada kayu. Dia ada komponen plastik dalam tu, komponen besi, komponen kaca, seramik di samping kayu. Tapi asasnya ialah kayu. Inilah yang kita rasakan new lease of life in terms of furniture design yang menarik minat orang yang untuk pembeli-pembeli. They don't mind paying. Sebab negara Malaysia kita ni, kita punya middle income semakin membesar. Betul. This is where the challenge is. Sebab ramai orang kata kalau contohnya pembinaan rumah itu sendiri, Datuk, ramai yang berkata ataupun memikirkan bahawa rumah yang dibina menggunakan kayu ni kosnya lagi tinggi sebenarnya berbanding rumah yang dibina menggunakan konkrit, semen dan sebagainya. Mungkin itu juga antara perspektif ataupun stigma yang perlu kita tangkis. That's the word stigma. Ini adalah satu perception yang di mana kalau kita gunakan kayu harga mahal. Betul. Tapi kita mesti faham, di Malaysia ni kita mempunyai 2,500 jenis kayu dalam hutan kita. Daripada kayu yang hebatnya seperti cengal, balau, hinggalah kayu yang meranti dan sesenduk dan sebagainya. Jadi bila kita membina rumah, construction part tu, kita perlu memahami jenis-jenis kayu tu yang sama ada. Kalau cengal contohnya kita buat untuk beam dan for load bearing. Tetapi untuk kita buat dinding dan juga lantai tak perlu kita gunakan cengal atau balau. Probably kita gunakan kayu keruing yang lebih harganya lebih murah lagi compare to cengal. Jadi kombinasi ini akan membuatkan rumah kita lebih kompetitif. Betul. So meaning that kita perlu memahami jenis-jenis kayu, dia punya dia punya functionality dia, dan juga ia akan ada hubung kait dengan harga. Harga cengal lebih mahal lagi lah contohnya daripada harga meranti contoh. So this is where we can do that. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kualiti kayu itu lagi baik ataupun lagi bagus sebenarnya, ada nilai tersendiri kan. Yes, kayu tropika kita adalah lebih pada pandangan saya superior compare to kayu softwood daripada pine ataupun spruce daripada negara-negara pengimport. Dan kayu kita juga mempunyai grain ataupun ira yang amat menarik. Inilah yang akan meningkatkan lagi pada nilai. Datuk, sebenarnya banyak lagi soalan yang kita tanya, tapi apapun kita ucapkan terima kasih lagi pada Datuk kerana bersama kami di Biz Malaysia untuk edisi hari ini. Apapun sekali lagi kita war-warkan berkenaan dengan Wood and Lifestyle Fair yang berlangsung pada 21 hingga 23 April nanti di PWTC. Jangan lupa untuk ambil bahagian dan juga mungkin dapat bersama dengan Datuk nanti. Apapun terima kasih Datuk sekali lagi kerana bersama kami di Biz Malaysia untuk edisi ini. Dan untuk anda juga, jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh hantarkan maklumat di seperti mana alamat yang tertera di kaca TV anda. Baik, selamat baik saya. Kita jumpa lagi dalam Biz Malaysia yang akan datang.